Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, so hari ini kita akan belajar berkaitan tajuk yang sama, okey, iaitu dalam sukatan serakan, dan kita akan masuk subtopik yang baru iaitu di bawah tajuk OGIF. Bawah tajuk OGIF. So dekat sini kita akan tengok macam mana cara untuk kita buat OGIF. Sebelum ni kita dah buat histogram, kita dah buat polygon kekerapan kan. So hari ni kita akan sambung dengan buat OGIF. Okey. So saya harap setiap pelajar dah sediakan kertas graf. Soalan akan berpandukan dalam buku teks. Okey. So kita akan lihat buku teks kita. Okey, kita lihat pada muka surat. Di sini awak tengok dekat bahagian yang ada OGIF. Okey, OGIF. So hari ni kita akan belajar tajuk ni. Kamu tengok di sini. Okey, OGIF. Okey. Jadi, sorry, silap. Okey, sorry, saya tersilap buka slide. Ini dia. Okey, OGIF. Okey, so kita akan belajar pasal OGIF. Okey, macam mana kita nak lukis OGIF. Okey, iaitu pertama, dia kata tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama. Jadi kat sini dia macam polygon kekerapan. Okey, dengan kekerapan sifar. Kan, macam polygon kekerapan, kita akan tambah awal dan akhir. Kemudian dia kata cari sempadan atas dan kekerapan longgokkan setiap kelas. Ni kita dah tengok dah sebelum ni. Okey, kemudian kita dekat sini dia kata pilih skala yang sesuai bagi paksi yang mencancang iaitu paksi Y dan yang mewakili kekerapan longgok. Pada paksi mengufuk mewakili sempadan atas. Okey, kemudian kita akan plotkan kekerapan longgok. Kalau frekuensi poligon atau kekerapan poligon kekerapan dan histogram paksi Y adalah kekerapan. Kalau OGIF, kita akan guna kekerapan longgok. Okey, dengan yang kat bawah ni kita akan ambil sempadan atas. Okey, lukis lengkung licin yang melalui setiap titik tersebut. Sebelum ni kita guna pembaris. Kan, sebelum ni kita guna pembaris. So, untuk tajuk ni kita tak guna pembaris. Kita guna pembaris hanya untuk buat paksi X dan paksi Y. Yang lain, kita guna kelembutan tangan kamu. Okey, kita tengok dekat sini. Kuartil. Apa dia kuartil? Kita tengok. Kuartil iaitu, bagi suatu set data terkumpul dengan bilangan data N. Kuartil boleh ditentukan daripada OGIF. Jadi nanti lepas kita cari OGIF, kita boleh tentukan kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil ketiga berdasarkan OGIF. Okey. So kita lihat contoh ketujuh daripada buku teks. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okey, dia kata bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Ni data dia. Dengan menggunakan OGIF yang dibina, kita kena buat kuartil pertama, kita kena buat median dan kuartil ketiga. Iaitu tadi Q1, Q2 dan Q3. Okey. Jadi dekat sini data dah diberi. Iaitu kuantiti dalam gram, dia buat 100 hingga 149 ada 4. 150 hingga 199 ada 11, 200 hingga 249 ada 15, 250 hingga 299 ada 21, 300 hingga 349 ada 8, 350 hingga 399 ada 1. Ini kekerapan dia. Jadi kita lihat apa yang perlu kita lakukan seterusnya. Okey, ini tadi semua data yang diberi dalam soalan. Kita perlu mencari sempadan atas. Tadi step pertama saya dah bagi tahu, wujudkan satu wujudkan satu kelas yang mempunyai kekerapan kosong. Pada soalan,
kelas yang diberi 100 hingga 149. Jadi kita akan buat 50 hingga 99. Okey, kekerapan kosong. Sempadan atas. Apa dia sempadan atas? Kita ambil had atas tambah had bawah, you bahagi 2. So, 99.5. Kekerapan longgokannya ialah kosong. Kemudian dan seterusnya. Ini semua kekerapan yang diberi pada soalan. Ini sempadan atas. Jadi nak mudah, awak nampak tak? 99.5 terus 149.5, 199.5 dan seterusnya sehingga 399.5. Okey. Jadi kekerapan longgok dia bermula dari kosong, kosong tambah 4, 4, 4 tambah 11, you dapat di sini 15. Okey, kemudian 15 kita turun bawah, tambah 15, 30. 30 tambah 21, 51. 51 tambah 8, 59. 59 tambah 1, 60. Jadi tadi ni dia macam ni lah. Jadi begitulah bentuk dia. Okey. Jadi total 60 ni adalah sama dengan jumlah kekerapan kita. Iaitu F ni frekuensi lah. Mesti sama. Sini 60, sini 60, sini 60. Macam tu. Okey. Jadi nanti kita lihat macam mana OGIF kita. Okey, kita lihat bagaimana OGIF kita. Ini OGIF kita. Okey, saya dah kata tadi kat bawah ni kita ambil semua sempadan atas. Okey, kalau kamu tengok pada skala, dia bermula dari kosong. Lepas tu kita terus je ambil sempadan atas yang pertama. Jadi kalau kita tengok ni jarak dia jauh. Yang kosong pergi yang pertama ni tak apa. Tak sama. Tapi untuk seterusnya maksudnya daripada 99 nak pergi ke 99.5 hingga 149.5. So ini mesti saiz sama. Ini mesti sama. Ini mesti sama. Sama. Begitu juga dengan atas. Yang first ni je tak sama tak apa. Ni tak sama tak apa. Dan yang lain pun sama. Ni naik ada 10 beza, 10. Ini yang dikatakan skala mesti seragam. Okey. Kemudian kita plotkan yang atas ni merah warna pink ni titik-titik ni. Semua ini adalah kekerapan longgok. Jadi atas ni total dia adalah 60. So kekerapan longgok ni kita akan cantumkan tanpa menggunakan pembaris. Yang ini memang agak sukar. Kalau tak biasa nanti jadi bengkak-bengkok. Dia mesti smooth, cantik aja. Okey, satu graf, satu soalan. Boleh? Okey. Seterusnya kita lihat bagaimana cara kita nak menentukan Q1, Q2 dan Q3. Q1 adalah kuartil pertama, Q2 adalah median, Q3 adalah kuartil ketiga. Okey, apakah kuartil pertama? Kuartil pertama, you tengok ni N. N atau Q samalah kuantiti atau N is your number. Jadi, kamu tengok totalnya ada 60. Kuartil pertama, dia adalah 1/4 daripada jumlah keseluruhan. Ini kuartil pertama. Kuartil kedua adalah 1/2 daripada keseluruhan. Dan kuartil ketiga ialah 3/4 dari keseluruhan. Jadi awak tekan kalkulator 1/4 darab 60. Kita dapat 15. Jadi kita ambil dekat kekerapan longgokan 15. Buat garis putus-putus. Sampai dia graf dibaca di bawah. Kat bawah ni lah awak punya Q1. Okey. Seterusnya Q2. Q2 60 bahagi 2 kita dapat 30. Bab terus baca. So di sini awak baca betul-betul Secara kebetulan dia dapat nombor yang cantik.
Kadang-kadang nanti kita tengok dapat nombor yang kat tengah-tengah kotak. So ini awak punya Q2. Dan Q3, apa dia Q3? 3/4 daripada 60 iaitu 45. Nampak tak dia kat tengah-tengah. Jadi kalau kita tengok kat sini adalah 249.5, di sini 299.5. So awak kena tengok di tengah-tengah. Di tengah-tengah 249.5 awak bahagi 2. Awak dapat di tengah-tengah. Tetapi dia berada lagi, bukan di tengah-tengah, depan dia lagi. So kalau awak tengok 249.5 ini 299.5. Bermakna kita tengok di sini nilai dia. Okey, awak tengok dekat kita punya kertas graf ni, halus ni dia ada 10 unit. 10 unit kalau kita tengok pada soalan kita, okey. Okey, so awak tengok dekat situ kita tengok berapakah nilai untuk satu petak halus. Okey, berapakah nilai satu petak halus, iaitu awak ambil sempadan atas, awak tolak sempadan bawah. Okey, contohnya kat sini 399.5, awak tolak dengan 349.5, awak dapat 50. 50 ni ada 10 petak halus. Bermakna satu petak ni nilai dia 5. Tu dia. Jadi kalau kita tengok nilai dia 5, so ini tadi awak tengok macam mana nak dapat 284 ni. Awak tengok 249.5 awak tambah dengan 299.5 dan awak bahagi 2, awak dapat tengah-tengah. Tengah-tengahnya di sini adalah 274.5. Tapi dia berada di satu petak ke depan, bermakna tambah 5 dan setengah tambah dengan 2.5 lagi. So kat sini kalau awak tengok, dia tambah lagi satu petak, dua petak kan? Dua petak, so awak akan tambahkan. Ini 249, kita kira balik 249.5 tambah 299.5. Then kita bahagi 2. Kita bahagi 2, kita dapat 274. 274.5 dia 2 petak ke depan. Tengah-tengah ni dia 274.5. Bila dia 2 petak selepas itu, kita tambah 10. Sebab tu kita dapat 284.5. Itu awak punya Q3. Jadi dekat sini awak kena tahu macam mana nak kira satu petak tu nilai dia berapa. Okey. Untuk kes soalan ini, dia punya saiz ni antara satu sempadan ke satu sempadan nilainya 50. 50 dia ada 10 petak halus. Bermakna satu petak halus nilainya 5. Macam tu. Okey, jadi kita dah dapat Q1 kita dah dapat, Q2 kita dah dapat, Q3 juga kita dah dapat. Okey, seterusnya ini dia. Okey, jadi ini dia tunjuklah. Tadi saya dah terang dah. Saya dah terang inilah cara pengiraan untuk mencari Q1, Q2 dan Q3. Tapi ingat nilai 15, 30, 45 dia adalah nilai yang berada di paksi Y. Tadi macam ni, nilai pada paksi Y 15. Awak baca kat bawah, ini Q1. Sini 30 contoh di sini, awak baca di bawah, ini awak punya Q2. Dan seterusnya, sini adalah 45. You baca di bawah, di sini adalah awak punya Q3. Boleh? Okey, kita tengok seterusnya. Ini dia. So, inilah dia punya kekerapan longgok kan. Kedudukan Q1 adalah 1/4 daripada N. N is your total frequency. Okey, kemudian Q2 adalah setengah. Q3 adalah kuartil ketiga iaitu 3/4 daripada jumlah keseluruhan. Ingat Q1, Q2, Q3 dibaca pada nilai paksi X. Pada paksi X. Okey, clear? Okey, jadi di situlah OGIF.
Okey, itulah yang dikatakan ogive. Jadi kalau awak tengok ogive dia, ini dia. Ini kekerapan longgokan, ini bentuknya. Jadi ogive ni sebenarnya kalau awak tengok ini seolah-olah macam histogram kan, dia petak-petak yang rapat kan. Jadi ogive tu kita ambil ujung-ujung sempadan, ambil yang sempadan atas, ni ambil ujung dia. Cantumkan. Itulah dia. Ini sebenarnya kandungan garam dalam makanan. Boleh? So, ini yang dikatakan ogive. Maksudnya ogive ni yang warna merah ni je, yang warna pink ni je. Lengkung, keluk ke yang yang dibuat tanpa menggunakan pembaris. Faham? Jadi dekat sini apa? Dia kata kita dapat menganalisis satu data besar dengan lebih mudah dan berguna apabila kita membahagikan data kepada bahagian-bahagian lebih kecil yang dinamakan sebagai persentil. Apa dia persentil? Iaitu nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian yang sama yang diwakili oleh P1 sehinggalah P99. Okey? So itu kita punya ogive. Okey. Jadi apa yang saya nak, okey, yang ini contoh ke-8 ni nanti dulu kita tengok dulu pada ogive. Sebab kat sini kalau kita lihat contoh ke-8 dia kena lukis ogive daripada ogive. Dia kata berdasarkan ogive tersebut persentil ke-10 iaitu P10. Okey, kemudian persentil ke-46 iaitu P ke-46. Apa dia? Jadi maksudnya kat sini kita masih lagi menilai kita punya ogive. Kita punya ogive. Jadi P10 dia kata kat sini 46.5. Ambil ni 46.5. Okey, sebab dia dah bagi dah sini P10 kamu adalah 46.5. So kita baca nilainya berapa? Nilainya di sini 77. Okey. Jadi dekat sini kalau awak tengok, okey, kita patah balik pada graf pada soalan sebelum ni tadi. Okey, mana dia? Ni kan. Dia kata ogive di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Jadi dekat sini sebenarnya kita akan mengkaji kita punya ogive. Kita akan mengkaji kita punya ogive. So dari ogive tadi kita boleh mencari nilai-nilai berdasarkan pada soalan ini. Boleh? Okey, contoh 8 saya akan bagi pada video seterusnya. So saya nak kamu buat lepas ni tolong buat modul berdasarkan soalan yang berkaitan dengan ogive. Tengok pada modul kamu, kamu lihat modul buat pada muka surat berapa ya? Tengok jap ya. Okey, modul form 5 Modul form 5 you punya matematik. Okey, saya nak awak buat ogive. So ingat tau, satu soalan itu hanya menggunakan satu saja kertas graf. Okey, hanya menggunakan satu saja kertas graf. Jadi kamu buat modul muka surat 108 dan 109. Okey, 108 dan 109. Buat dua soalan itu. Okey, boleh? Clear? Okey, selamat mencuba. Okey, bye. Assalamualaikum.